اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami ini perkara yang benar itu sebagai satu kebenaran, dan jadikanlah kami ini ya Allah sebagai pengikut kepada kebenaran itu. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami ini perkara yang batil itu sebagai satu kebatilan, dan jauhkanlah kami ini ya Allah daripada menjadi pengikut kepada kebatilan itu. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada umat, perbanyakkan kamu akan amalan kamu, kerana segala amalan kamu itu akan diperlihatkan oleh Allah, oleh Rasul dan juga orang yang beriman, dan kamu itu akan dikembalikan kepada Allah, di mana Allah itu mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib, dan Allah itu mengetahui tentang perkara-perkara yang nyata, dan segala amalan kamu itu akan diperhitungkan oleh Allah di hari akhirat nanti. Summa qala ma ba'd. Yang saya hormati pengurusi Masjid Datuk Kelana Petra Mubarak Al-Haj serta azitan kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli-ahli sukarelawan masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat di kawasan kita ini, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak, muslimin muslimat, hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama merafakkan ketinggian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita semua untuk kita menghadirkan diri kita ke rumah-rumah Allah, masjid-masjid, surau-surau, untuk kita sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkatan, diberikan keampunan kepada kita semua. Insya-Allah segala ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala doa-doa yang kita rafakkan, yang kita pohon, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali pengajian kita, kuliah kita, di mana kita mempelajari satu buku, satu kitab yang bertajuk Al-Lu'lu'u lil Mu'minin, iaitu permata buat orang yang beriman. Insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada topik yang baru, bab yang baru, iaitu bab yang kedua. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala fi kitabih nafa'ana wa nafa'ani fi ulumihi ad-daraini amin. Bab yang kedua, kelebihan menuntut ilmu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-hitan fil bahri, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bermaksud menuntut ilmu adalah fardu atas setiap orang Islam, dan penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh semua makhluk Allah, termasuklah ikan-ikan yang berada di lautan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dalam Jami'ul Bayan Al-Ilm wa Fadluh. Hadis ini hukumnya hasan dengan jumlah jalan dan syawahidnya. Tuan-tuan sekalian, jadi hadis ini pendek tetapi mempunyai pengertian, mempunyai pengajaran yang sangat baik untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Pedoman dan iktibar hadis, antaranya yang pertama, ketahuilah bahawa ilmu lebih utama daripada amal. Amal ibadah tidak diterima kecuali dengan ilmu. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya menulis syair yang bermaksud, wa kullu amalin bi ghairi ilmin fa a'maluhu mardudatun la tuqbal.
Syair yang bermaksud setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa menuntut ilmu itu adalah penting. Yang pertama penting. Yang keduanya, menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajipan bagi setiap orang Islam. Bagi setiap orang Islam. Walaupun hadis ini tuan-tuan, ya, dia menyebutkan dengan kalimah muslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kan menuntut ilmu itu fardu atas setiap orang lelaki yang Islam. Tetapi ulama menyebutkan bahawa muslim di situ termasuk juga muslimah. Termasuk juga muslimah, iaitu orang-orang perempuan, ya. Jadi orang perempuan jangan kecil hati pula. Ya, disebut lelaki, ya, mana perempuan kan, ya. Ini termasuk lelaki dan juga perempuan. Ibnu Ruslan menyebutkan waqul wa amalin bi ghairi ilmin fa amaluhu mardudatun la tuqbal. Ya. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak dan tidak diterima. Nah, ini borek ni tuan-tuan, ya. Borek. Kita beramal, macam-macam amalan kita buat, macam-macam ibadah yang kita buat, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi apa yang berlaku pada kita? Seolah-olah kita tidak beramal. Kita beramal, tetapi amalan kita ditolak, seolah kita tidak beramal. Ya, boleh tak? Boleh. Hari ini kita duduk di dunia, kita tak nampak lah. Kita tidak merasai keberatan itu. Kita tidak merasai kesusahan itu. Tetapi kita rasa borek masa bila? Masa kita berada di hari akhirat. Kita masa susah bila? Masa kita berada di akhirat besok. Ya, Allah nak timbang amalan kita. Tengok amalan kita tak ada apa nak timbang kan? Bondo tak ada. Bondo tak ada. Makin rasa duduk ke dunia makin dah banyak dah. Macam-macam amalan ni buat, macam-macam kebaikan ni buat. Ya, tetapi tidak diterima. Sebab apa? Sebab beramal tidak berasaskan kepada ilmu. Ya. Tidak berasaskan kepada ilmu. Dia tak tahu pun perbuatan itu wajib. Dia tak tahu pun perbuatan itu punya sunat saja. Dia tidak tahu membezakan di antara perkara rukun, perkara sunat dalam solat. Dia solat, ya alhamdulillah, kan. Tetapi dia tak tahu membezakan di antara mana rukun, mana sunat dalam solat. Ya, itu masalah tuan-tuan. Kita semayang perkara rukun pun kita tak tahu. Rukun ni wajib. Rukun ni perkara wajib dalam solat. Ya, dalam solat ada rukun, disebutkan rukun qauli, dan yang kedua disebutkan rukun fi'li, yang ketiga disebutkan rukun qalbi, kan. Ya, rukun solat yang berbentuk qauli, bercakap, mesti sebut, mesti lafazkan. Kalau tak lafazkan, tak sah solat. Ya. Kalau tak lafazkan tak sah. Sebab apa? Dia rukun, kan. Yang kedua ialah rukun fi'li, perbuatan mesti dibuat. Kalau kita tinggalkan, tidak sah solat kita. Yang ketiga ialah rukun qalbi, kan. Dia itu rukun yang berkaitan dengan hati. Kalau tak buat, tak sah solat kita. Solat tapi tidak ada niat. Solat tapi tidak berniat solat. Kan. Payah itu kan. Tiba-tiba dia rasa tengah solat je. Kan. Ya. Jadi kena tahu, kena berilmu, kena belajar. Ya. Kalau kita tak tahu, belajar, tanya ustaz-ustaz, tanya tok guru kita, tanya ustazah kita. Jangan malu-malu, kan. Baru pertama kali dengar dia kata ada rukun qauli lah, rukun fi'li lah, rukun apalah, kan. Dia tak tahu.
Ya, dia main semayang. Ya. Sebab itulah kadang-kadang semayang itu tidak sempurna. Sebab kita tidak menjaga dengan baik solat kita itu. Ya, cukup berbahaya. Sebab ada Allah sebut dalam Quran orang solat tapi masuk neraka. Orang solat tapi masuk neraka. Kan? Yang tak solat tu memang masuk neraka lah. Kan? Yang tak solat memang masuk neraka. Tetapi orang yang solat masuk neraka. Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Maka neraka willah bagi orang-orang yang mengerjakan solat tetapi melakukan solat itu dengan lalai. Ya, solat itu secara lalai. Kelalaian itu banyak penafsiran para ulama. Di antara lalai itu adalah semayangnya tidak khusyuk. Tengah semayang ingat benda lain. Tengah semayang ingat benda lain. Kan? Tengah semayang mencari barang hilang. Tengah semayang mencari barang hilang. Handphone hilang lah, tudungnya hilang lah, duit tanah letak lah. Tengah semayang berfikir yang tak ada kaitan dengan solat, tuan-tuan. Ya, itu orang yang lalai. Ya, semayang tu hilangkan, ketepikan. Jangan fikir-fikir benda-benda dunia. Tinggalkan. Jangan. Ya. Di antara lain kelalaian kita itulah semayang kita tidak sempurna. Semayang kita tidak sempurna. Tidak sempurna di mana? Tidak sempurna di segi rukunnya. Tak sempurna di segi rukun. Ya. Sepatutnya rukun kauli nak semayang, bila semayang rukun kauli itu di antaranya ialah takbiratul ihram. Contoh ya. Takbiratul ihram. Kan? Itu rukun, tuan-tuan. Dia bukan sunat, dia rukun. Takbiratul ihram itu apa dia? Iaitu kita menyebut Allahu Akbar ketika kita memulakan solat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya. Dan kita mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan, kan? Ya. Jadi mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunat, kata ulama fiqh. Hukumnya sunat. Tetapi menyebut Allahu Akbar itu hukumnya adalah wajib. Ya. Kadang-kadang orang banyak terkeliru. Dia banyak terkeliru. Dia rasa yang angkat tangan itu wajib. Dia menyebut Allahu Akbar itu sunat. Dah jadi terbalik. Dah jadi terbalik, tuan-tuan. Ya. Ramai orang bila takbiratul ihram dia tak sebut pun. Kalau tak sebut dibaca lah mati. Tangan yang angkat tapi Allahu Akbar lah mati je. Tak disebut, tak dilafaz dengan lidahnya. Sah kau tak sah salat macam itu? Tak sah salat. Ya. Kemudian ada di antaranya akad takbir tetapi Allahu Akbarnya tidak kedengaran langsung. Tak dengar kat telinga dia sendiri. Tak terdengar apa yang disebut mulut kan ada gerak tu. Tapi suara tak ada. Tidak dilafazkan. Kan? Ya. Dia ada bentuk mulut itu Allahu Akbar. Tetapi suara tak ada. Bisu kau? Tak bisu. Normal. Kalau lepas mainkan tengok burak macam mana. Suara dia paling kuat sekali. Suara dia yang paling kuat sekali bila berburak, tuan-tuan. Tapi bila takbir
Tak dengar suara. Tiba-tiba hilang ni pula suara. Ya, kena hati-hati belajar tahsinus solat. Kan kita perelokkan, perbaiki solat kita. Kadang kita terlupa, tahu dah bagaimana tapi dah terlupa. Lepas tu sentiasa diingatkan. Kuliah-kuliah ni itulah kerja mengingatkan. Tazkirah ni itulah kerja tuan-tuan. Mengingatkan. Bono ni dah belajar sama kita. Tapi ustaz tu sebut ingat balik. Pernah belajar begitu dah lama, 20 tahun lebih kita. Kan bila disebut balik ke ustaz tu, kan dalam kuliah dan tazkirah, mengingatkan kembali. Tak faham jadi faham, tak jelas jadi cerah. Kan ya. Jadi Allahu Akbar mesti disebut dengan lafaz, mesti kedengaran Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya telinga kita dengar sendiri. Ya, jangan mulut bercakap tapi tak ada suara, tak sah solat kita. Itu contoh. Ya, jadi belajar. Takut nanti kita semayang tapi Allah tidak menerima ibadah semayang kita, solat kita. Tersangatlah ruginya. Allah sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnu haba'an mansura. Kan mereka itu mempersembahkan segala amal baik mereka kepada Allah dari akhirat nanti. Apa yang telah diamalkan, apa yang telah dikerjakan di dunia, kan haba'an mansura kata Allah. Tetapi amalan mereka itu menjadi umpama debu-debu yang berterbangan, menjadi seperti debu. Maknanya apa? Maknanya tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilai, Allah tak pandang ibadah kita. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut tuan-tuan. Takut Allah tak terima ibadah kita. Ya. Baik, di antara lain tuan-tuan diriwayatkan bahawa Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man amala fi ghairi ilmin kana ma yafsulu aksarun mimma yaslah." Atau kama qala. Ya, maksudnya sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerosakan yang akan dia timbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Kan? Ya, banyak amal tapi ilmunya tak ada. Banyak amal tapi tidak berasaskan kepada ilmu. Kata Umar Abdul Aziz, dia kata kerosakan lebih banyak daripada kebaikan yang didapat. Ini bahaya ya, pada kita semua. Dia sangat berbahaya. Kerana apa? Kerana amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain Al-Imam Al-Bukhari juga menyebutkan, dia kata apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Kan? Yang bermaksud ilmu itu dimiliki sebelum berkata dan beramal. Dalam Muqaddimah Sahih Al-Bukhari disebutkan oleh Al-Imam Bukhari. Maknanya berilmulah kamu sebelum kamu itu berkata ataupun beramal. Nak cakap tentang apa-apa mesti ada ilmu dulu. Kan? Nak memberikan info-info, maklumat-maklumat mestilah dengan ilmu yang betul, yang sahih. Kan? Nak berceramah, nak beri tazkirah mesti ada ilmu. Ya, kalau tak ada ilmu macam mana kita nak sampaikan? Tak ada ilmu macam mana kita nak share, nak kongsikan ilmu-ilmu itu kepada orang lain? Mesti kita ada ilmu. Dan kemudian berilmu sebelum kamu beramal. Ya, ini sudah disebutkan tadilah. Bukan hanya beramal. Ilmu disebut apa? Ta'allamu qabla an tusawwadu. Bagi orang-orang yang memimpin, pemimpin-pemimpin,
Kan? Dikatakan berilmu, carilah ilmu-ilmu sebelum kamu jadi pemimpin. Ilmu-ilmu kepimpinan. Tak kisahlah apa jua peringkat kita, tahap kita, kepimpinan mana, cari ilmu. Sebelum kita jadi seorang pemimpin masyarakat, kan, memimpin dalam organisasi, memimpin dalam surau masjid, memimpin dalam persatuan-persatuan dan sebagainya. Jadi cari ilmu organisasi, kan, macam mana menjadi seorang pimpinan yang baik, menjadi seorang pemimpin yang baik macam mana. Ta'allamu qabla an tusawwadu. Perlu pada ilmu. Jadi apa jua amalan-amalan yang kita lakukan, apa jua amalan-amalan yang berkaitan dengan dunia ataupun dengan akhirat sekalipun, mestilah ada ilmu. Lepas tu Nabi sebutkan, kan, disebutkan apa? Wa man arada dunya fa alaihi al ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi al ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi al ilmu. Al-qa'au kama qala. Barang siapa nak mencari dunia, kepentingan dunia, hidup dunia, mestilah dengan ilmu. Mestilah dengan ilmu. Dan barang siapa nak mencari akhirat pun mesti dengan ilmu. Dan barang siapa nak mencari dunia dan akhirat, sudah pastilah dengan ilmu. Inilah kepentingan ilmu sebelum kita beramal, sebelum kita bekerja, sebelum kita bertindak dan sebagainya. Seterusnya, yang kedua, ilmu pengetahuan adalah kawan yang setia ketika sepi, pembimbing ke jalan petunjuk agama dan modal dalam perjuangan untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Orang yang malas mencari dan menambah ilmu pengetahuan bagaikan lampu kehabisan minyak, dan dia akan hidup dalam kegelapan. Hidup akan cemerlang jika dibekalkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu kawan yang paling baik kepada kita. Ilmu kawan yang paling baik kepada kita. Dia menjadi penghibur, jadi teman setia ketika dalam kesepian, ketika dalam kita bermasalah. Dalam apa jua keadaan kita, bila ada ilmu, tuan-tuan, ya, bila ada ilmu, hidup kita lebih terarah, lebih terurus dalam apa jua keadaan. Sama ada dalam kita ditimpa musibah, contohnya kan, menghadapi COVID-19, menghadapi kemarau yang panjang, menghadapi banjir yang besar, kan, dan musibah-musibah yang lain. Tetapi bila kita ada ilmu, tuan-tuan, kita boleh menguruskan ujian musibah itu dengan cara yang lebih baik, yang lebih baik. Begitu juga apabila kita mendapat kebaikan, kita mendapat nikmat, kan, ada ilmu, maka kita dapat uruskan kenikmatan yang Allah beri kepada kita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kita harta banyak, kan, Allah beri kita macam-macam kebaikan, Allah beri kita kesihatan yang baik. Bagi orang yang ada ilmu, tuan-tuan, dia akan menggunakan kesihatan dia itu ke arah kebaikan, ke arah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah, mereka akan menguruskan rezekinya itu dengan cara yang baik, ke jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bila ada ilmu, diuruskan dengan cara yang baik. Kalau tidak, nanti kalau tak ada ilmu, dia akan menggunakan segala nikmat kebaikan itu dengan cara yang salah. Orang kaya, kan, ya, kalau dia tak ada ilmu, tuan-tuan, maka dia kata segala kekayaannya itu adalah daripada kerja berat ataupun hasil titik peluh yang dia lakukan. Tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Macam tu, kan, dia rasa apa yang dia dapat itu adalah hasil daripada susah payah dia.
Ya. Dan bila dia mendapat kekayaan, mendapat rezeki yang banyak, kan, kalau dia tidak ada hubungan dengan ilmu, maka dia akan gunakan kekayaannya itu kepada jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk benda-benda maksiat, ke arah dosa dan sebagainya. Ini pentingnya ilmu, ya, supaya kita ini sentiasa dibimbing oleh ilmu untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pembimbing ke jalan petunjuk agama dan modal dalam perjuangan untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Tu dia jawaban tadi kan. Dengan ilmu itu, maka insya-Allah kan dia membimbing kita dan membawa kita ke arah kemuliaan, mendapat kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Dan orang yang malas mencari ilmu, malas cari ilmu kan, malas duduk rumah yang kerja, dengar ceramah tak nak, datang masjid tak nak, datang surau tak nak, kan, dengar ke YouTube pun tak nak. Ke YouTube tu macam-macam ceramah tu, kan. Bukan kata YouTube tak baik, ada baik macam-macam ceramah dalam tu. Ustaz-ustaz kita, tok guru kita, kliknya kan. Kan, ni jangan tengok cerita Korea yang kau tengok cerita Korea, jangan tengok drama Indonesia, kan, lagu-lagu. Itu boleh diklik kan, dengan tangan klik tek, senang ya. Yang penting ada data, yang penting cukup dah data, tak cukup top up, kan, ya. Tetapi gunakanlah kemudahan-kemudahan itu cara yang baik. Banyak kuliah-kuliah dalam tu, kan, ya. Boleh kita ambil ilmu daripada YouTube itu. Cuma YouTube ini dia tak boleh berkomunikasi lah. Ini satu hala je, ini bukan dua hala. Kan. Jadi kalau kita dengar dan tu kita kurang faham daripada YouTube lah, kan. Nak tanya balik tak boleh. Nak tanya balik tak boleh. Tu ya. Kan, kalau kita berada dalam majlis ilmu, berada dalam majlis tazkirah, dalam ceramah, kalau kita tak faham, kita boleh tanya direct boleh, ataupun selepas habis ceramah, habis kuliah boleh tanya. Ya. Jadi kalau dalam YouTube tak boleh nak tanya, takut nanti ustaz-ustaz cakap macam ni, kita faham macam ni, terbalik. Ya, dia salah faham. Ustaz tu dah cakap betul dah, tok guru tu dah cakap betul dah dalam ceramah dia, kan, dalam kuliah dia. Tapi dia mendengar ni, dia salah faham. Itu tak boleh nak tanya, dan dia pula tak nak bertanya, jadi dia salah faham. Ya, itu sudah kekurangan dia lah, ya. Baik, seterusnya dia kata orang yang malas mencari ilmu juga, ya, bagaikan lampu kehabisan minyak. Mula-mula orang, ya, dia rasa makin dah banyak ilmu dapat dah kat sekolah, makin masa SRP makin dah belajar agama, kan, masa SPM makin dah belajar agama dah. Nak kahwin makin dah belajar dah masuk dah kursus perkahwinan, kan, 2 hari bayar RM80. Ya, alhamdulillah, syukur. Kursus perkahwinan tu wajib bagi orang yang baru berkahwin, kan, wajib kan. Orang nak kahwin kali kedua wajib tak? Wajib je kan. Wajib oi, kan, jangan wajib, kan. Kalau tak salah saya lah, kan, kena kursus juga. Ya, walaupun kawan-kawan, orang bicara penceramah tu kawan-kawan kita, ya, kursus perkahwinan tu, kan, ya. Tapi dan diwajibkan mesti hadir. Pergi kursus. Nak kahwin kali pertama ko, kali kedua ko, kali ketiga ko, kan, kalau kompak, mesti kursus, ya. Dan disebutkan situ bagaikan lampu kehabisan minyak. Maksudnya orang macam mana ilmu kita banyak sekalipun, kan, kalau tidak di top up
ditambah ilmu itu akhirnya akan berkurang. Baik itulah sepanjang masa tuan-tuan, kita mesti berniat kan untuk mendapatkan ilmu setiap hari walaupun sedikit. Kan, walaupun sedikit. Jadi at least dapatlah. Kalau tak boleh dengan YouTube, tak boleh dengan ceramah kat TV dan sebagainya, ada masa datang ke suara masjid. Kita ada majlis-majlis ilmu. Tak lama, lebih kurang 30 minit, 40 minit. Dalam masa 24 jam kehidupan sehari kita tu, apakah salahnya 30 minit ataupun 40 minit kita datang ke masjid, ke surau, bersemayang berjemaah, lepas itu kita dengar kuliah kan. Jadi bertambah-tambah ilmu kita. Mana yang tak tahu jadi tahu, mana yang tahu bertambah tahu. Mana yang tak jelas dia akan cerah, torang balik semula. Kan, kalau kita tak datang untuk ilmu tuan, ilmu yang ada tu dia akan berkurang, lupa jadi dah seperti lampu malam, dah lama gelap, dah hilanglah dia punya apa nama tu, api itu kan. Kan zaman marin kan pakai pelito, zaman saya marin kecil marin lah kan. Pelito lepas tu ada dia punya kacau itu kan. Kan, tak minyak agih nama kan. Capi pop, letakkan apa tu kacau itu kan. Jadi kalau ada angin apa tak adalah padam. Kalau tak ada kacau itu cepatlah padam kalau datang angin kan itu. Tapi boleh katakan 3 hari sekali, 4 hari sekali kena top up minyak tu. Minyak tu kalau mungkin habis kan. Dia terbakar, habis. Itu je ilmu kita ni, tuan. Hari-hari kita kena tambah. Kurang-kurang tu dah katakan tadi kan 30 minit sehari. Kan, kau tak dapat setiap hari 3 hari sekali. Tak dapat 3 hari sekali, seminggu sekali. Datanglah ke majlis ilmu. Ya. Maknanya majlis ilmu tu baik untuk kita. Baik untuk kita yang hidup di dunia dan juga di akhirat. Hidup akan cemerlang jika dibekalkan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian yang ketiganya, kelebihan ilmu pengetahuan. Yang pertama disebutkan ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Ya. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Bunyinya agak kasar sikit itu ya. Sebenarnya nak menyentuh hati kita kan, supaya kita dapat membezakan di antara ilmu dan harta, mana yang lebih penting di antara ilmu dan harta. Ya, ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ilmu kita ni diwarisi oleh para ulama. Ulama mewarisi ilmu ni daripada para nabi. Ya, jadi kita ambillah warisan para nabi ini. Kita kena rasa excited, rakus kan, rasa semangat, nak datang kuliah, nak pakai ilmu, mesti ada rasa macam tu. Kan, ya. Macam mana kita cari duit lah, macam kita nak pergi kerja lah, macam orang menego nak cari duit, hari-hari dia kena semangat. Kalau dia ada kedai, buka kedai, mesti semangat. Mana boleh malih-malih kan, mesti semangat nak buka kedai. Mudah-mudahan hari ini bertambah rezeki, mudah-mudahan untung ini lebih banyak pada semalam kan. Ya, dia sentiasa excited, bersemangat. Begitu juga kita mencari ilmu kan, sentiasa ada semangat. Kalau tak semangat, itu jadi malih. Itu yang jadi malih. Ya. Lepas tu selalu pesan tuan-tuan, ya, bila kita pergi masjid surau kan, alhamdulillah kita berjemaah, pasang niat awal-awal ke rumah. Kan. Ni nak pergi masjid ni. Nak pergi berjemaah.
Tapi dalam masa sama berjamaah dan duduk kuliah. Pasang niat awal-awal. Kan? Jadi kita dah set lah. Dalam hati kita nak duduk sampai Isyak. Kan? Ya. Kalau kita tak ada setnya tu, tak ada niat macam tu, itu yang jadi terkejut tu. Ada kuliah rupa teh. Sedangkan dia dah set nak buat benda lain dah. Dan kepala dia dah bercadang, dah ada agenda dia untuk buat kerja lain. Kan lepas maghrib kan nak pergi makan teh. Sedangkan lepas Isyak boleh makan. Dia lepas maghrib tu lah pergi makan. Masa yang singkat itu. Kan? Ya, sedangkan nak makan lepas Isyak boleh makan tak? Boleh. Cuma dia tak ada niat, dia tak set dalam minda dia. Nak duduk sekejap dalam setengah jam, nak dengar ceramah, nak dengar kuliah. Dia tak buat itu. Jadi rugilah. Jadi kita set. Ya, jangan terkejut. Bila ada kuliah apa kan, ya. Dia dah tahu dah jadual tu, penjara kuliah tu dah ada kan. Cuma mungkinlah kan. Sepatutnya hari ni siapa? Ustaz lain kan yang datang patutnya lah kan, yang sampai kuliah, tapi ustaz tetap datang. Minta saya gantilah pada malam ini tuan-tuan ya. Jangan terkejut pula. Ini lain ustaz ini. Yang datang tadi ustaz tu putih-putih. Ini nampaknya macam golap-golap sikit ni teh. Kan. Dia terkejut dia kan, terperanjat dah ni. Okey. Seterusnya, ilmu lebih mulia daripada harta kerana ilmu menjaga manusia, sedangkan harta dijaga oleh manusia. Ilmu yang jaga kita, ilmu yang jaga harta kita. Itu kebal tadi kan, ilmu yang jaga harta kita. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak jaga harta kita dengan baik? Kan? Sedangkan dia kata harta itu dijaga oleh kita, oleh manusia. Ini perbezaan ya, di antara ilmu dengan harta, tuan-tuan. Ya. Jadi ilmu ni penting. So sama ilmu berkaitan dengan apa nama tu, kemuliaan Islam. Kita kena tahu tuan-tuan, yang berkaitan dengan syiar-syiar Islam. Kita kena tahu, kita kena faham. Kan? Hari ini kita dikejutkan dengan apa? Isu kan, isu orang Kristian boleh menggunakan kalimah Allah. Kan baru-baru ni ya, saya ada baca dalam surat khabar lah, dalam berita harian pada 10 bulan 3 baru-baru ni, tajuk dalam surat khabar tu dia kata penganut Kristian kini boleh guna kalimah Allah. Ya, penganut Kristian kini boleh guna kalimah Allah. Di dalam apa nama tu akhbar itu dituliskan bahawa Mahkamah Tinggi hari ini membenarkan penganut Kristian menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan lain dalam penerbitan agama itu untuk mendidik ahli dalam komuniti mereka. Mereka tuntut kan di mahkamah kan untuk menggunakan kalimah Allah dalam kitab-kitab mereka. Ya, ini memeranjatkanlah, kita terperanjat. Ingatkan pihak mahkamah dia mengikut aspirasi perlembagaan negara. Ya, perlembagaan menetapkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Tetapi keputusan itu tidak mengikut aspirasi perlembagaan negara kita. Ini yang mengejutkan kita. Ya. Jadi apa nama tu? Kesannya sangat besar kepada Islam, kepada umat Islam dan negara. Dia bunyi macam simple je. Orang Kristian boleh guna kalimah Allah. Selain daripada itu boleh juga gunakan kalimah salat, kalimah Baitullah, kalimah Kaabah dalam kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka. Ya, sedangkan salat itu tuan-tuan, salat itu hanya khas untuk Islam saja. Kan? Ya. Agama lain menggunakan prayer, menggunakan sembahyang. Dia tak gunakan solat. Tak ada lagi lah kita buat kajian kan. Tak ada dalam Injil menyebutkan tentang solat. Tak ada. Solat ni dalam hukum fiqh kita je, Islam. Jadi mereka nak gunakan perkataan solat. Ya, dan agama mereka.
Kristian. Mana boleh? Mereka nak gunakan kalimah Allah, sedangkan sebelum ni dah ratusan tahun kan mereka menggunakan nama God kan dalam kitab-kitab mereka. Tetapi sekarang ini nak pula untuk menggunakan kalimah Allah pula dalam kitab-kitab mereka. Apa pasal? Kenapa nak guna Allah pula? Kan? Sedangkan kalimah Allah itu adalah perkataan yang eksklusif, tuan-tuan, untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam. Orang kafir boleh guna kalimah Allah, boleh guna dalam sebutan-sebutan, tak ada masalah, asalkan dia menggunakan kalimah Allah itu pada tempat-tempat yang sesuai. Contoh kan, dia tengok ada orang kafir, tuan-tuan, yang pandai cakap Melayu dan dia pandai mengucap, mana ada orang kafir mengucap kan, pandai, tapi tak Islam, tapi dia mengucap. Dia tengok orang jatuh tu balik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh ke tak boleh? Orang kafir cakap tu, tak ada masalah, sesuai pada event, sesuai pada keadaan itu. Jangan kebaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam tandas, sudah itu penghinaan, ya. Tapi dia menggunakan kalimah-kalimah Allah pada tempat-tempat yang sesuai, itu dibolehkan. Tapi kalau nak meletakkan nama Allah pada tempat Injil mereka, itu cukup tidak sesuai. Kenapa? Sebab Allah bagi mereka itu konsepnya Trinity, 3, ada Tuhan, Mak Tuhan, Anak Tuhan. Sedangkan Allah itu sifatnya adalah wahdaniyah, esa. Tak boleh kita katakan Trinity. Sesuai tak letak tempatnya tu? Tidak sesuai langsung. Ini kita pernah faham, ya. Dan banyak, ambil masa sikit. Banyak sudah banyak fatwa-fatwa negeri yang mengeluarkan fatwa bahawa kalimah Allah itu tidak boleh digunakan oleh orang-orang bukan Islam. Fatwa-fatwa negeri, termasuklah fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan kan bagi hal ehwal agama Islam, kan mengatakan bahawa lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Kemudian disebut lagi, saya bacakan. Oleh itu wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik, dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Ya, di Muzakarah kata tidak boleh orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam, dan wajib bagi orang Islam menjaga, memelihara dan kita bersatu, kena bersatu tuan-tuan untuk menjaga, memelihara Islam ini dan syiar-syiar Islam ini, termasuklah kalimah-kalimah Allah, termasuklah kalimah berkaitan dengan Kaabah, dengan Baitullah dan Al-Quran dan sebagainya. Wajib kita semua jaga, bukan ustaz-ustaz saja, bukan ustazah-ustazah saja, bukan tutup guru saja, bukan jawatan agama Islam saja, bahkan semua sekali mesti bersama-sama menjaga, memelihara syiar-syiar Islam ini. Ya, sekurang-kurangnya berdoalah pada Allah. Berdoa pada Allah supaya Allah pelihara agama Islam ini, menjaga kemuliaan kalimah-kalimah suci ini daripada penghinaan oleh agama-agama yang lain. Kita berdoa tuan-tuan, ya, mudah-mudahan Allah memakbulkan doa-doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami mohon padamu ya Allah, Engkau berikanlah keselamatan ke atas agama Islam yang maha suci ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kesihatan yang baik pada tubuh badan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau tambahkanlah ilmu dan hikmah pada kami ini ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah keberkatan ke atas segala rezeki yang telah Kau berikan kepada kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami peluang untuk kami bertaubat sebelum kami mati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah rahmat kasih sayang-Mu ketika malaikat Israel mencabut nyawa kami ketika kami mati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah maghfirah keampunan-Mu setelah kami mati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kami amat mengharapkan keridaan-Mu ya Allah. Kami mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ini daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami ini daripada sesana api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik terutama pada Allah, yang kurang itu atas kemampuan diri sendiri. Mohon maaf di atas keterangan bahasa saya. InsyaAllah berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Aku ni qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.